Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, terima kasih sebab sudi luangkan masa dengan kami pada hari ini. Dalam ni saya tengok ada kita raikan ada Dato' Jaafar dari CME Group, Presiden CME Group. And then kita ada speaker kita pada hari ini, Ustazah Haja Latifah dari QQ Gemilang. And then ada juga staff dari CME Group iaitu CME, CML dan juga TPR. And nanti akan ada partisipan lain daripada komuniti Surau Asobah Bangi. So, okay, untuk hari ini kita akan mendengar sesi talk bersama speaker yang saya dah mention tadi, Ustazah Haja Latifah dari QQ Gemilang. Okay. Ya. Ustazah sihat Ustazah? Bolehlah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Ustazah sebab sudi luangkan masa dengan kami hari ini nak share ilmu tentang berkaitan dengan Al-Quran. Okay, saya akan cerita sikit lah tentang background Ustazah. Okay, Ustazah Haja Latifah ni kalau semua nak tahu beliau merupakan pengajar utama di QQ Gemilang dalam qiraat. And then Ustazah Haja Latifah ni juga merupakan anak didik Datuk Syekh Haji Salahuddin Omar, iaitu Hakim Tilawah Al-Quran di peringkat kebangsaan. So, manakan dia anak didik seorang nama yang besar dekat Malaysia ni. So, sudah pasti beliau punya ilmu pun cukup banyak untuk dikongsi pada hari ini. InsyaAllah. Jadi topik pada hari ini bertajuk Ta'aruf Al-Quran, tapi stay at home version. So, semua mesti familiar dengan perkataan ta'aruf ni kan. Kita biasa dengar perkataan ni iaitu maksudnya kenal ataupun berkenalan. Jadi hari ini Ustazah Haja Latifah akan bawa kita untuk berkenalan dengan Al-Quran. InsyaAllah after perkongsian ni and after kita gain banyak ilmu daripada Ustazah ni, kita akan rajin lah untuk perbanyakkan bacaan Al-Quran dengan kesempurnaan tajwid selari dengan tuntutan syarak untuk membaca dengan tadabbur serta bertartil. Okey, tanpa buang masa lagi, saya jemput Ustazah untuk berkongsi sedikit tentang topik. Silakan Ustazah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, sebelum tu saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak syarikat Advertising Media Creative Lab kerana menjemput saya pada hari ini, terutamanya pada Datuk Jaafar dan Datin Nurizai. Alhamdulillah. Ya. Jadi nama saya adalah Latifah binti Taib. Jadi saya adalah pengurus bahagian pengajian di QQ Gemilang. Ya. Jadi saya bersyukur banyak-banyaklah kerana kita dapat bertemu pada hari ini walaupun di alam maya. Ya. Dan kita tahu dah perkataan ta'aruf tadi, ya. Ta'aruf tadi kita tengokkan kepada bahasanya adalah dalam bentuk berkenalan. Kenalan tu Masya Allah dengan Al-Quran. Al-Quran Karim, di mana yang kita ini Masya Allah sebagai seorang Islam ni kalau disebut saja Al-Quran tu Masya Allah bergetar jiwa. Jadi
bila dikatakan kita ini tambah pula sekarang ni, zaman sekarang ni, Masya Allah, ramainya para-para yang minat kepada Al-Quran. Ya. Bila kita minat pada Al-Quran itu, dah tentu kita nak berkenalan dengannya. Ya. Dan dah tentu kita tahu dah, Al-Quran ni ibarat dia, ilmunya ibarat lautan. Ya. Ibarat lautan, umpama kita ni duduk di tepi laut. Ya. Duduk di tepi laut, kita memandang pada lautan tu, apa perasaan kita? Masya Allah, banyaknya benda yang kita tak tahu. Ya. Hanya kita nampak lautan dan daratan tu sajalah. Ya. Jadi, bila mengikutkan kepada tuntutan ilmu, ya, tuntutan ilmu ini macam mana pun dikatakan ilmu ni mesti ada pembimbingnya. Bila pembimbing ni iaitu dikatakan al-ilmu, al-ilmu imamul ibadah. Bila al-ilmu imamul ibadah, maknanya sesuatu bila dikatakan ilmu tu nak dibawa kepada ibadah, mesti ilmu tu ada tu, kita kena menuntut ilmu. Dan ada pemberi ilmu, Masya Allah. Ya. Dalam bab-bab kita menuntut ilmu, dikatakan ilmu tu amanah Allah kepada kita, untuk kita nak menuntut. Kita nak meneroka ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dah tentu nak ada pembimbingnya. Ya. Jadi pembimbingnya tentulah urusan perjalanan kita menuntut ilmu itu adalah daripada keseluruhan, daripada Rasulullah SAW. Yang dikatakan itu, nak kenal kepada Allah itu kena kenal pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu memberi ilmu kepada kita, menerusi sanad-sanad tali-tali itu, keturunannya pada tabi'in hingga kepada kita. Masya Allah. Jadi apakah kaedah dia? Bila kita kata tentang Al-Quran ini, apakah kaedah awal dia? Pada kaedah awal ni kita ni, ya Allah, nak tahu peringkat-peringkat awal kita nak berkenalan dengan Al-Quran. Dan tentu daripada awal itu adalah dalam cabang itu. Cabang pertama dah tentu bila kita nak kenal dengan Al-Quran, nak kena baca. Nak baca Al-Quran. Lepas dia membaca Al-Quran tu dah tahu membaca semua, kita nak tadabbur pula. Ya. Ini pecahan sedikit sajalah saya bagi. Iaitu bila tadabbur tu itulah dia cabang di mana kita mempelajari tafsir, kita mempelajari hadis, ya, tadabburan itu. Bila disebutkan kita tadabburan itu, kita mentadabbur kepada ayat-ayat Quran tadi, iaitu dengan mempelajari tafsir. Tafsir itu punya luasnya pecahan-pecahan sampai kepada hadis, hingga kepada yang disebutkan. Kalau dikatakan kita mempelajari tadabburan dalam Al-Quran itu, maknanya kita mempelajari fardu ain. Apa makna fardu ain? Wajib nak belajar untuk ibadah. Bila kita ibadat itu adalah amanah yang kita sebut tadi itu. Amanah bagaimana? Amanah untuk kita mempelajari ibadah itu. Makna ibadah itu sendiri adalah bagaimana diterima oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibadah itu. Kalau kita sebut amal, maknanya kita membuat perjalanan ibadah. Tapi bila disebut ibadah itu adalah sesuatu yang Allah redha dengannya. Hendakkan Allah redha dengan ilmu, dengan amal ini adalah dengan kita mengambil pengajian, ya, pengajian daripada tok guru kita tu, daripada yang memberi sanad-sanad daripada Rasulullah SAW yang sahih. Jadi perjalanan kita kepada tadabburan itu tadi luas. Fardu ainnya iaitu kalau dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri mengeluarkan hukum-hukum dari segi fiqh, dari segi tauhid, dari segi tasawuf, ya. Masya Allah. Itu 3 perkara yang katanya namanya kita ni sebagai yang sebagai Islam ni namanya, nak membaca Al-Quran itu, dan Al-Quran itu keluarnya hukum-hukum, ya, iaitu hukum bab fiqh, iaitu hukum fiqh urusan jasmani,
hukum bab tauhid, urusan kita ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tasawuf iaitu akhlak adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga itu duduk dalam tadaburan. Iaitu kalau stage ni kalau kita sebut kalau kita sebut cabang kedua ni lah yang paling mustahab. Ya. Lepas tu dah sudah kita membaca, dah sudah kita mempelajari tafsir yang mendatangkan hukum-hukum dalam syariat Islam ini. Pergi pula cabang yang ketiga, iaitu menghafalkan ayat Quran itu sendiri. Hafallah sedikit-sedikit. Kalau yang mana mampu. Mana lebih mampu, hafal banyak-banyak. Itu hafazan yang nak didudukkan dalam badan kita, dalam rohani kita. Yang keempat ni tu dah tentulah bacaan. Cara-cara bagaimana kita membaca Al-Quran ini dengan berbagai-bagai corak. Ya. Bagaimana corak bacaan Al-Quran ini, iaitu yang keempat dia, iaitu dinamakan qiraat. Qiraat ini kalau kita tengok macam tak percaya je lah. Macam mana pula membaca begini begitu, tak macam biasa yang kita baca. Ya. Jadi bila disebut pasal qiraat itu juga bersanad pada Rasulullah SAW. Di mana bacaan penerimaan awal Rasulullah SAW menerima bacaan-bacaan ini, semua keseluruhan bacaan yang berbentuk qiraat, itu berbagai-bagai cara bacaan. Contoh yang kita nak, kalau kita nak tahulah bahagian qiraat ini, contoh yang kita baca, umpamanya kita baca biasa-biasa kita baca wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Lepas tu bila kita membaca dengan berbentuk qiraat, dibaca pula wadduha wallaili idza saja. Itu salah satu contoh kecil. Kerana qiraat ini mempunyai berbagai-bagai cabang. Contoh awalnya adalah yang bacaan kita tu, bacaan kita awal tu namanya yang kita baca sekarang ni lah, yang kita mengundang Quran kita kulit gila tu, yang tu Quran tu namanya Quran Hafsun an Asim. Nanti kita cerita kemudian. Ya, untuk apa nak cerita kemudian tentang Al-Quran? Nak buat homework sikit, nak buat balik apa nama kata tadi, nak dibuat sedikit pencerahan dalam bab apa dia panggil tu, dalam bab kita duduk kat rumah tu PKP ni, meluangkan masa sikit untuk melihat. Nanti kita huraikan sedikit. Yang kelima tu dah tentulah membaca dia dengan bertaranum, iaitu dia panggil seni lagu. Lepas tu kita fikir pula, Masya Allah, banyaknya yang nak ambil tahu ni. Adakah itu cara kita membaca Al-Quran itu bertingkat-tingkat macam tu? Mula baca, lepas tu tadabbur, lepas tu hafaz, lepas tu qiraat, lepas tu taranum. Tak. Jawab dia tak. Kenapa tak? Kerana kalau kita boleh, kita ambil semua sekali. Iaitu kita baca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran. Kita tadabbur tu dah tentu sebetul fardu ain tu dah tentu kena buat. Kena belajar dalamnya mengandungi fiqh, tauhid, tasawuf ya. Yang tu kena wajib diri. Ya. Jadi yang ketiga kita menghafal. Menghafal dah tentu kita tahu. Bila kita nak sembahyang tu, takkan kita nak baca inna qoina je sepanjang-panjang sepanjang kita solat kan. Jadi ambillah untuk hafazan sedikit-sedikit, juzuk akhir, juzuk 30 ya. Jadi awal-awal tu ambil sedikit-sedikit, ambil daripada belakang ke depan ke, ambil ke depan ke belakang ke, suka hatilah, ikut pada kemampuan kita. Lepas tu nilai yang kelima, yang keempat tadi iaitu qiraat. Ya. Qiraat ini kalau kita tak faham tentang bab qiraat ni, kita kata tak payahlah. Tak payahlah kita baca qiraat ni. Kita baca yang biasa-biasa je dah. Sedangkan kita tak tahu
Yang kita baca yang biasa-biasa itu adalah qiraat juga. Salah satu daripada qiraat. Ya. Qiraat yang perawinya adalah perawi yang ke-10. Bacaan imam yang ke-5. Macam mana apa nak jawab pasal qiraat tu? Lepas tu yang ke-5 ni dah satu taranum. Taranum ini kepada yang mampu lah. Yang mampu nak berlagu ya. Maknanya kalau taranum ni kalau boleh daripada awal-awal kita mengambil pembacaan Al-Quran itu disertakan dengan taranum. Kalau tidak tu kita membaca taranum juga, tetapi taranum sendiri dah nama dia. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tu bacaan kita sendiri je lah. Sama ada nak cepat ke nak lambat tu. Baca dengan tartil ya. Tartil dan mana baca dengan seadanya. Jadi kalau 5-5 ni kita dapat. Masya Allah. Masya Allah. Ya? Masya Allah. Jadi kalau kita sebutkan lagi sekali, roundkan lagi sekali 5 perkara ni, agak-agaknya permulaan kita nak membaca Al-Quran ni, ya, agak-agak yang mana satu nak pergi ambil dulu kan? Macam mana satu kita nak ambil dulu? Dan tentu semua orang macam istilah sekarang dikatakan ni, sebagai kita ni hamba Allah ni, ya, yang hendakkan pada Al-Quran, dan tentu kita nak pergi kepada hukum hakam dia dulu kan, iaitu tadabburan, ya. Tapi sebenarnya semua tu come along, dia memang pergi sekali. Sambil kita baca Al-Quran, sambil kita pergi kepada bahagian mempelajari bab fiqh tauhid tasawuf, di mana buat masa ni di QQ ni sempurna. Di QQG ni bahagian pembacaan Al-Quran daripada awal, bahagian-bahagian yang hafazan, bahagian yang apa dikatakan meningkatkan lagi, upgrade lagi bacaan, iaitu bab qiraat, ya. Semua disediakan di QQ Gemilang. Masya Allah. Dan guru-guru yang datang mengajar, ya, di QQ tu itu bahagian fiqh, bahagian tauhid dan pada tasawuf juga adalah guru-guru hebat yang ilmu masing-masing bersanad. Bersanad tu maknanya bertali pada Rasulullah SAW. Jangan fikir banyak-banyak pasal bab sanad ni, kerana sanad tu adalah apa yang kita ambil daripada tok guru kita yang sahih, yang datang daripada Rasulullah SAW. Itu aja. Kita nak kena fikir yang itu saja. Okey. Sekarang kita settle waktu. Sekarang kita kembali ya. Kembali kepada yang tadi tu, yang awal. Yang kita kata tadi, Masya Allah, awal-awal pada pengajian Al-Quran ini adalah kita mengambil pembacaan. Membaca. Okay? Easy tu. Tenang aja. Sebab apa? Kecil-kecil lagi kita dah tontang-tontang dah pergi dah mengaji dah. Dia hantar mak bapak kita pergi mengaji. Bukan macam sekarang ni. Sekarang kita tok guru datang rumah mengajar. Dulu kita kena pergi cari tok guru. Kecil lagi Masya Allah. Ya, dah dihantar untuk mengaji, untuk membaca. Dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk ikut-ikut. Kan? Kita ikut-ikut tabel. Kita ikut je. Tok guru suruh macam ni, suruh tok guru macam ni. Sampailah kita masuk sekolah. Ya? Masuk sekolah, diajar lagi. Masuk sekolah tambah pula sekarang hebat. Ya? Kita ada sekolah kafah. Ya? Semuanya untuk nak mengajar bab-bab qadru ain, bab-bab Al-Quran, bab Iqra, qiraat tu bukan Iqra ya. Iqra tu ada qiraat. Iqra tu dengan qiraati tu adalah pembacaan daripada awal, bertatih daripada awal. Jadi kita tinggalkan bahagian yang tadi, yang 4 tadi tu, ya. Yang 4 tadi tu iaitu apa dia? Yang 4 tadi tu yang tadabburan dia, yang wajib tu. Yang hafazan dia, yang qiraat dia tu, dan yang taranum tu tadi. Ya? Yang kita kata semua kena gaul sekali, macam tepung gaul sekali. Semua. Tapi awal ini, nak cerita ni awal. Awal kita mengambil Al-Quran ni kan kita kata senang betul, tak ada apa masalah. Kita tahu baca.
Semua kita tahu baca Al-Quran, Masya Allah. Sebab apa kita kena tahu baca Al-Quran? Sebab kita nak solat. Sekurang-kurangnya kita kena tahu baca Fatihah. Ya? Jadi dalam kalau begitulah pemikiran kita kan, maknanya kita tahap kita membaca Al-Quran tahap tu je lah. Kita kata apa? Oh, waktu PKP ni dah ustazah semua dah start, ustazah suruh kita duduk mengaji kat rumah ni kan. Bacalah Al-Quran ni. Tu nak tanya tu. Kita baca Al-Quran kat rumah tu macam mana agaknya lupa kita membaca Al-Quran kat rumah. Biasa-biasalah ustazah kita baca ni. Kita baca apa yang kita tahu. Masya Allah. Masya Allah kami ni dah boleh baca Al-Quran. Sekarang ni nak cerita ni bukan cerita boleh baca Al-Quran ke tidak ke. Cerita dia adakah kita betul-betul kenal. Masa kita baca Al-Quran tu kita betul-betul kenal Al-Quran tu yang kita baca tu. Dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk satu ya, fasa satu. Iaitu fasa mengenal Al-Quran dalam bentuk rupa-rupa huruf Al-Quran tu sendiri. Rupa-rupa huruf Al-Quran tu agak-agak lah fikir-fikir banyak-banyak sikit kan, fikir ke nak fikir sekejap ke nak fikir sikit ke, agak-agaknya satu Al-Quran itu ada berapa huruf agaknya. Satu Al-Quran ada berapa huruf. Kita pun tengoklah. Tok Guru kata beribu-ribu huruf, beribu-ribu apa ni kita kata. Tambah kalau dalam bacaan tu kita baca dia 6,236 ayat. Belum huruf lagi. Macam tu Ustazah banyaklah huruf yang kita nak kena ni, nak kira-kira ni. Allah Ustazah kata. Masya Allah. Kita mengajilah khatam satu hari, khatam 30 juzuk seminggu. Sebulan 30 juzuk. Kita nak sebulan sekali khatam. Seminggu sekali khatam 30 juzuk Al-Quran. Tak ada banyak yang kita nak baca dia, nak sebut dia Al-Quran tu. Iaitu hanya 29 huruf saja. Pusing tengoklah. Betul tak? Satu Al-Quran, kita nak baca 29 huruf saja. Jadi, macam tu senang Ustazah. Kita nak mengaji Al-Quran ni senang, 29 huruf. Ya betul, memang senang. Nak dengan tak nak je. Apa dia? Dengan nak dengan tak nak untuk kita lebih berkenalan dengan huruf-huruf Al-Quran tu. Huruf-huruf Al-Quran itu kalau kita tengok, Masya Allah. Ya, wahyu Allah ni, kalam Allah ni, Masya Allah. Didatangkan kepada kita dalam bentuk alif macam ni, ba macam ni, sin macam ni, ra macam ni, sebutan huruf-huruf tu. Mula-mula kita belajarlah Iqra. Sebut huruf tu. Alif, ba, ta, sa. Kenal huruf tu kan? Sebenarnya bila kita tengok kepada ayat Quran tu sendiri, 29 huruf itulah kita sebut berpusing-pusing itulah yang kita baca. Masya Allah. Kita tak perasan pun. Kita rasa kita baca banyak dah. Kita katakan. Jadi kita membaca dengan dikatakan baca macam kita baca macam apa kita baca? Macam kita baca buku. Kan? Macam kita baca buku macam tu. Jadi di mana duduk dia yang kita kata kita betul-betul kenal dengan Al-Quran tu. Ini kita peringkat fasa satu ya. Berkenalan dengan huruf Al-Quran. Itu yang saya kata tadi. Nak suruh bawa balik nak suruh bawa balik ilmu tu. Nak suruh pergi belik, tengok kak huruf tu satu-satu, tengok macam mana. Okey. Sekarang kita pergi fasa satu dalam bab membaca Al-Quran ini, iaitu untuk berkenalan dengan huruf. Okey. Ya. Sekarang ni, bila kita tengok satu Al-Quran itu ada 29 huruf sahaja, sekarang itu dia duduk dalam huruf tu duduk dalam Al-Quran. Kan? Sekarang ni yang nak baca siapa? Bukankah kita yang nak baca? Jadi kalau kita nak baca, huruf Al-Quran itu duduk dekat dalam Al-Quran ke duduk kat mulut kita? Macam mana?
Ada siapa-siapa nak jawab? Di mulut Ustazah. Ha? Di mulut. Duduk di dalam mulut kita ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih jawab. Ya? Ustazah tanya. Dia duduk dalam mulut kita ni. Jadi, maknanya Al-Quran kita ni bila kita baca, dia duduk dalam Al-Quran tu ke atau dia duduk dalam mulut kita? Kita yang nak baca. Dah tentu mulut kita nak baca kan? Jadi, kita kata mulut kita yang nak baca. Bila kata mulut kita nak baca, betul ke mulut kita yang nak baca? Tuan? Betul ke mulut kita nak baca? Tak. Mulut kita hanya pergerakan dia panggil support aja. Yang nak baca lidah kita. Lidah kita yang nak baca. Sebab tu di KQ Gemilang tu kalau masuk awal, macam manalah ustazah besar macam mana pun, masuk saja, kita tanya dulu. Kita baca Al-Quran dengan apa? Semua orang akan jawab dengan mulut. Sebenarnya baca Al-Quran dengan lidah. Sebab itu lidah dijadikan lembut sangat. Ya? Supaya dia dapat bergerak ke atas ke bawah, kiri ke kanan. Dia dapat menyesuaikan dengan apa yang Al-Quran minta. Jadi, kalau orang tanya tentang Al-Quran dengan si pembaca, bagaimanakah cara kamu baca Al-Quran? Saya baca Al-Quran melalui apa yang huruf-huruf tu suruh buat. Apa yang huruf-huruf tu minta untuk kita sebut. Sebab tu membaca Al-Quran ini dinamakan, kalau kita nak pergi belajar lah. Kalau kita belajar, nama ni kalau nak baca Al-Quran, baca bertajwid. Tapi bila kata bertajwid tu semua orang dah takut dah. Sebab tajwid, Allah Ustazah, susahnya nak ingat. Jibrunah, idramahunah, ikhfa' syafawi, halki. Macam tu. Tak pun. Bertajwid, apa makna tajwid? Tajwid itu ketika kita baca Al-Quran, kita memberi hak huruf tu. Ketika kita baca Al-Quran, kita memberi hak huruf itu. Itu aja jawapan dia. Ustazah, Ya. saya ada soalan lah. Nak tanya tentang yang bertajwid tu. Saya nama lain baca secara bertajwid tu kan, apa orang kata bertartil juga kan. Jadi Ustazah ada mention kalau bertadabur tu hukumnya fardu ain. Jadi kalau kita membaca secara bertajwid, bertartil, adakah hukum dia sama juga dengan fardu ain? Sebab tu dikatakan hukum syarak ini, hukum syarak syariat, dia ada 3. Fardu dalam fardu, fardu sebelum fardu. Fardu sebelum fardu, mana wajib sebelum wajib. Sebelum wajib dia ada wajib. Lepas tu fardu di dalam fardu. Apa makna dia? Ketika kita nak baca, ketika kita wajib tu, dalam wajib tu, di dalam dia tu ada wajib. Lepas tu fardu selepas fardu. Maknanya sesudah fardu dia ada lagi. Sesudah wajib dia ada wajib yang menunggu lagi. Tu. Itu pergi cerita fiqh lah tu. Tapi tak apa kita cakap kat situ. Iaitu setiap hukum, apa saja hukum, apa saja syariat, apa saja perbuatan, apa saja kita nak buat. Terutama kalau kita nak solat. Solat itu sendiri dalam dia tu ada 3 perkara. Fardu sebelum fardu atau wajib sebelum wajib. Masuk je dalam solat tu, wajib di dalam wajib. Maknanya fardu di dalam fardu. Sesudah pula solat itu, kita kata tu fardu selepas fardu. Maknanya wajib selepas wajib. Begitu juga kita membaca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, kehendak kepada kita membaca Al-Quran itu adalah tajwid itu. Apa sebab tajwid? Tajwid itu adalah hak huruf. Bila hak huruf itu adalah, bila kita nak membaca dia, apa hukum dia? Kita wajib memberi hak dia. Yang ini yang benda-benda yang kita selalu terlepas pandang. Yang nombor 1, kita baca ikut mulut kita lah. Masa memang kita baca ikut mulut kita. Kalau tidak, tak ada mulut macam mana tak kita nak baca Al-Quran. Jadi, bila awal kita membaca Al-Quran, kita baca secara mulut kita baca.
Tok Guru kita katalah ustaz-ustaz kita dulu-dulu masa kita kecil dulu ngaji Bismillah, kata dah ustaz kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Sebab mengikut kepada Tok Guru kita. Jadi bila kita dah lama mengaji, kita dah tambah sekarang punya ilmu, punya meluas ilmu ni, yang kita terlepas pandang satu perkara yang main kepada Al-Quran itu sendiri, iaitu membaca dengan memberi hak huruf. Membaca dengan memberi hak huruf ni tak ada kerja lain. Kerja kepada pembaca, kepada yang dibaca. Yang dibaca tu Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Wahyu Allah, kalam Allah. Penulisan dia di dalam Al-Quran itu semua adalah kalam Allah. Penulisan dia tu. Belum lagi bacaan dia. Ya? Jadi kita sebagai yang membaca. Awal-awal nak kena penulisan dulu lah kan. Dah sudah kena tulisan, kita nak baca pula. Bila nak baca inilah, ketika inilah yang orang suka takut perkataan tajwid itu. Sebenarnya tajwid tak ada apa-apa pun. Makna tajwid itu adalah ketika kita baca Al-Quran, kita bagi hak dia. Itu aja. Ya? Jadi, kalau kita nak bagi hak dia, contohlah, agak-agaknya Al-Quran itu ada berapa hak kepada setiap satu huruf Al-Quran. Ada berapa hak? Cik Syahira boleh jawab? Saya nampak Cik Syahira dengan tuan tadi. saya kurang pasti dengan hak tu. Sebab ni, bila kita baca Al-Quran, kita kata contohlah kita sebut nun kan? Nun. Kita akan baca dia. Na, ni, nu. Okey. Lepas tu, apa agak lagi yang kita akan baca pada dia? Dua je contoh dia. Iaitu kalau ketika kita membaca tadi, kita kata membaca Al-Quran tu ada dua, iaitu yang pembaca dan yang dibaca, iaitu Al-Quran. Ya? Bila kita nak baca Al-Quran pun dua juga. Apa dia? Kita memerhatikan setiap huruf Al-Quran itu dengan dua cara saja. Iaitu kita memerhatikan zat dia tu, zat huruf dan zat yang mendatang kepada huruf. Itu saja. Ya? Okey. Contoh nak bagi. Kita baca biasa-biasa nun tadi, na ni nu. Na ni nu. Okey. Yang tu belum kita buat makhraj lagi ya. Kita buat makhraj lagi nanti. Tak suruh balik buat kerja. Okay. Jadi bila nun kita tadi tu, kita baca dengan mana ya? Mana. Okay. Semua tu mana tak ada masalah. Mim itu zat, nun itu zat. Ya? Tukar saja. Nun itu mati. Ya? Bila nun itu mati dibacakan man amana. Man amana. Padahal tadi kalau dia tidak mati, kita baca mana. Kan? Jadi kalau man amana, maknanya kalau di sebelah dia tu ada hamzah, itu dikata mendatang. Nun mati yang mendatang kepada dia, hamzah. Dibaca dia dengan izhar. Dibaca dia dengan nun itu mati sendiri. Maknanya melekat di daftar. Man. Bayangkan nun itu tidak ada tanda mati. Bila nun itu tidak ada tanda mati, yang datang sebelah dia fa. Mendatang. Itu yang kita kata tu tadi. Bacaan tak ada banyak masalah. Zat huruf dan yang mendatang kepada dia. Okey? Betul? Jadi dua saja. Lepas tu, dua cara saja nak baca Al-Quran. Senang ni Ustazah. Of course senang. Sebab tu kita senang, nak bagi senang lagi, nak bagi nampak lagi. Lepas tu nak tanya lagi. Soalan cepu mas. Berapa baris ada dalam Al-Quran? Berapa baris? Tu siapa nak jawab? Jawablah. Berapa baris ada dalam Al-Quran? 3. Berapa baris? 3 Ustazah. 3. 3. Memang jawapan popular nama dia. Atas, bawah, depan.
Ya, betul. Jawapan popular. Oh. Dua je huruf. Sama Oh, juga. Dua. Apa dia? Dalam dalam Al-Quran hanya ada huruf baris hidup dan baris mati sahaja yang ada. Oh. Dua tak? Itu nak suruh nanti karang balik kan? Nak suruh buat kerja tu. Cari yang baris hidup, cari yang baris mati. Cari apa nama? Tadi apa kita kata tadi? Cari huruf zat dan cari huruf mendatang. Nak suruh buat kerja tu lah tu. Dalam PKP ni. Ya? Ilmu yang kita selalu tak nampak dia tu. Kita nampak kita nak baca Quran saja. Masya Allah. Ya? Kita pandai tak baca Quran? Pandai, Masya Allah. Kalau sebutan-sebutan tu, kalau qalbun tu kita tak baca kalbun kan? Okey dah tu. Apa makna dia? Kalau qalbun tu maknanya hati. Kita kata kalbun tu maknanya anjing. Kalau tak ada yang berbeza macam tu okeylah baca Al-Quran. Tak ada masalah. Tapi perjanjian kita dengan Al-Quran ini, kita baca Al-Quran, baca bertajwid. Bila baca bertajwid itu, apa dia? Dua tadi. Pertama, Al-Quran dan si pembaca. Si pembaca dengan yang dibaca. Lepas tu, apa yang ada dalam Al-Quran tu? Keseluruhan kita baca Al-Quran itu, apa tadi kita baca tadi? Dua cara bacaan. Iaitu baca dengan zatnya dan baca dengan yang mendatangnya. Dua juga. Apa lah Ustazah ni dua-dua. Esok nama Ustazah tukar jadi Ustazah Latifah 2. Okey. Jadi yang ketiga dia tadi, apa dia tadi? Berapa baris ada dalam Al-Quran? Jawapan popular dah tentu 3. Baris atas, baris bawah, baris depan. Baris mati. Ya? Tadi kita kata baca dia tu dengan kita melihat dia tu, baris dia tu adalah 2 sahaja. Itu baris hidup dan baris mati. Sebab tu kita nak kenal sangat. Kita nak kena kenal baris hidup itu dan nak kenal baris mati. Kerana baris hidup dalam Al-Quran tak banyak. Yang banyak dalam Al-Quran adalah baris mati. Baris mati yang mempunyai berbagai-bagai rupa. Rupa pertama dia, rupa dia tanda mati. Rupa kedua dia tanda sabdu. Rupa ketiga dia tak ada tanda. Kalau kita tengok, tu yang buat kerja tu. Kalau kita nak tengok, baris huruf yang bertanda mati, huruf yang bersabdu, itu adalah huruf bertanda mati juga. Huruf yang tidak ada apa-apa baris pada dia, itu adalah huruf mati juga. Sedangkan huruf yang berbaris adalah sikit sangat. Yang pada atas, pada bawah, pada depan tu kan. Kalau saya tanya macam ni, baris hidup ada berapa? Okeylah, boleh jawablah 3. Pada atas, baris depan, baris bawah, baris depan. Tapi bila tanya huruf mati ada berapa rupa? Baru cakap tadi. Iaitu tanda mati, tanda sabdu. Tanda sabdu tu ada tanda mati di dalam dia. Dan yang tidak ada apa-apa tanda. Ustazah. Yang tidak ada apa-apa tanda yang mendatangkan hukum, kita kata tadi itu kan. Masya Allah. Okay, Ustazah. Ya. Ada soalan. Betul apa ni? Bolehkah kita baca Al-Quran tanpa kita tahu hukum tajwid secara menyeluruh? Secara menyeluruh. Maknanya macam ni. Kita kata, Masya Allah. Kita kata sekarang, kita nak baca Al-Quran ni, kita nak baca sebagai seorang manusia atau sebagai seorang hamba? Hamba. Sebagai seorang hamba. Bila baca sebagai seorang hamba, ya, kalau kita baca sebagai seorang manusia, kita akan baca je lah. Kita baca lah, maknanya tajwidnya tak berapa kena ke apa ke, tak masalah. Kita baca je, ya, sebagai, tapi kita tidak ada berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca dengan diri kita sebagai hamba, ya, kita rasa diri kita, Masya Allah, bila melihat pada ayat-ayat kalam-kalam itu semua, pada huruf-huruf itu sendiri, kita bila tenung saja huruf tu, kita dah
rasa, Masya Allah, terima kasih ya Allah, asyukurillah, Alhamdulillah dapat memandang kepada huruf-huruf yang kalam yang Allah bagi pada kita. Jadi ketika itu membaca sebagai hamba, dah tentu kita baca, kita hendakkan kita sebagaimana diturunkan. Jadi sekiranya awal pada bacaan tu bintang bukang sikit, tajwid tu tak kena apa sikit, tak masalah. Hanya syarat sahnya adalah berterusan istiqamah mengambil ilmu tu. Jangan kita adab je Al-Quran tu, bintang bukang macam mana pun kita hayun juga. Yang itu adalah membaca sebagai manusia, tak baca sebagai hamba. Kalau kita baca sebagai hamba, terhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan kita tadi tak cukup hanya sebagai kita membaca sahaja, ya. Tak cukup sebagai kita nak yang 4 tadi tu tadabburan, hafazan, qiraat, tak cukup bagi kita kalau kita sebagai hamba Allah, ya. Tetapi bila kita membaca sekarang dengan faham, sekarang kalau ikut-ikutkan, ya, Cik Syahira, kalau ikut-ikutkan sekarang lah ni, agak-agaknya nampak tak sekarang? Lalu tak di mata, kalau pandang-pandang pada Al-Quran tu lalu tak di mata kita. Semuanya kalam Allah. Semuanya dari langit. Ya, diturunkan kepada kita. Dan ditulis tu pula dengan cara penulisan tu. Ada satu rahsia dalam cara penulisan. Cara penulisan tu ada rahsia. Masya Allah. Kerana apa? Cara penulisan itu membuatkan kita boleh membaca bertajwid. Contoh, bagi contoh. Kita nak baca apa? Kita nak baca Bismillahirrahmanirrahim yang selalu kita baca lah tu. Ya? Ba kita, sin kita, ya? Mim kita. Bila penulisan itu kita tengok dalam Al-Quran itu, penulisan itu dah disambung. Sebab tu rahsia untuk kita membaca, menyebut huruf-huruf Al-Quran ini adalah dengan kita meneliti turun dia yang single, yang satu-satu. Yang satu-satu. Mana kalau bismillah dalam sin itu dia bersambung pada mim, ketika kita baca, kita akan baca dengan sin dia tu secara sin dia zat dia. Jadi, bila kita baca sin zat dia tu, nampak tak? Secara bacaan dia, dia baca lembus keluar ke, lembus ke tepi ke? Nampak rahsia dia. Kita baca, kita hembus ke bawah, kita hembus ke depan. Kalau baris bawah, kita hembus ke bawah. Kalau baris depan, kita hembus ke depan. Sedangkan sin itu, diri dia originally dia, tengok, tiga lekuk, 2 lekuk kecil, 1 lebar. Lepas tulisan dia tu, penulisan dia dah ke tepi. Dia tak ke depan, dia tak ke bawah. Dia ke tepi. So kalau macam mana kita nak baca bis? Ke tepi lah. Mengikut dia. Bis. Nampak tu? Nampak mulut saya? Bis. Ke tepi. Nampak tak? Duduk cantik je. Sebab tu, beza dia sin, beza dia sod. Kalau sin tadi kita baca menyengih je mulut, cek sod kita nak baca, kembung sikit dagu tu. Mahraj dia berbeza Ustazah. Kalau kita cerita bab makraj hari ni, jawab tak tutup lah kita punya. Betul Ustazah. Ada soalan daripada hari ni. Okey, macam tadi Ustazah ada nyatakan kan kita ada 5 peringkat, iaitu baca, tadabbur, hafaz, qiraat dan juga tarannum. Jadi soalan yang saya akan ajukan ni berkaitan dengan tarannum. Soalan dia macam ni, macam mana nak baca Al-Quran dengan berlagu? Sebab lagunya selalu bertukar. Jadi bagaimana untuk yang beginners nak baca dengan tarannum dengan cara yang mudah? Sebab kalau macam kita tahu dalam tarannum ni ada banyak lagu, ada bayati, nahawan macam tu kan. Macam mana kita nak? Sebab tu bila kata penyusunan tu awal kena kenal semua huruf 29 tadi. Dengan kenalnya kita kepada yang awal tadi tu, barulah kita bergerak kepada ya, tengok bagaimana cara kita bergerak tu, ya. Jadi
Kalau kita menghembuskan sin kita pun tak betul lagi, bagaimana agaknya kita nak mengambil bayati tu ya, bayati ya, bacaan-bacaan yang dinamakan tuning ya, lagu, seni. Terus saja kita buat tuning apa lagu semua, dia seni dia tu. Seni bacaan dia tu. Seni bacaan Taranum ini semua bergantung kepada kefahaman, kemantapan makhraj huruf. Kalau makhraj huruf ini kita tak tahu kat mana duduk dia pun, macam mana kita nak pergi mengaji Taranum tu? Adakah tak boleh nak mengaji Taranum? Jangan cakap tak boleh mengaji Taranum. Saya kata tadi 5 tu gaul sekali kan, buat do kuih, letak ais, semua ada dalam tu dengan 1, 2, 3, 4, 5 semua siap. Jadi bila kita disebut sebagai seni lagu Taranum ini, tengok kita balik awal, balik nombor 1 balik nombor 1 balik, agak-agak ni berapa besar berapa lebar, berapa besar, berapa banyak tempat duduknya makhraj. Tempat duduk dia. Tempat duduk dia. Yang nombor 9 tu lah. Berapa besar kan? Kan kita nak Taranum kan, kita nak mulut. Agak-agak lah. Berapa besar agaknya. Yang 29 huruf tu nak duduk. Berapa lebar tempat dia. Saya jawab je lah. Satu muka surat ke? Masa dah berjalan ni, jadi apa dia? Makhraj kita ni, cara kita nak baca, maknanya makhraj maknanya cara kita nak baca Al-Quran. Makhraj tu ada rumah-rumah huruf. Apa dia? Ambil jari kita ni, letak macam ni. Lepas tu letak macam ni. Letak ni, leher yang paling bawah. Lepas tu letak kat hidung ni. Okay. Lepas tu buat macam ni. Besar tu aja. Besar tu aja. Makhraj huruf kita duduk dalam dia tu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, mulut kita besar ni. Tak jadi kerja lah kita tu, sebesar-besar mulut kita. Nampak tu? Adra. Ada. Nampak tak? Jadi kalau macam tu, besar tu aja, duduknya huruf-huruf tu dalam tu, macam mana nak baca Ustazah? Kita kan ada dia punya monitor dia. Siapa itu? Lidah. Lidah kita yang mengambil position, mengambil ke atas, ke bawah, ke tepi, ke tengah. Masya Allah. Okey? Rasa-rasa nak bagi itu aje lah ya, nak bagi kerja rumah aje lah ya. Lepas ni, dah buku berapa dah ni? Okay. Yuk, kita nak tutup kelas dulu ya. Nak bagi dulu lah kerja rumah. So, Ustazah dah lebih daripada 45 minit Ustazah berkongsi, and banyak juga yang poin-poin yang Ustazah sampaikan dekat kami hari ini. Salah satunya tentang peringkat lah untuk mempelajari Al-Quran, iaitu mula dengan baca, tadabbur, and then hafaz, qiraat dan juga taranum. Okay, 5 peringkat ni kira macam banyak dalam dia cabang. Dalam dia punya banyak cabang-cabang yang boleh pecahkan. Tadi Ustazah pun ada bagi homework kan? Nak bagi homework ni. Nama sikit. Apa dia? Balik rumah, tengok Al-Quran. Okay? Bila tengok Al-Quran, yang setahu kita baca sekarang adalah qiraat apa nama dia? Hafsun Al-Asim. Okay? Qiraat kita Hafsun Al-Asim. Macam mana kita tahu dia itu qiraat Hafsun Al-Asim? Yang dibaca di Malaysia, di Asia Tenggara ni. Hafsun Al-Asim. Macam mana kita nak tahu dia? Quran itu Hafsun Al-Asim. Cara bacaan kita tu adalah Hafsun Al-Asim.
Banyak benda. Kalau bahagian pertama dalam bab Al-Quran ini iaitu nak membaca Al-Quran memang banyak dia punya pecahan. Okay? Jadi Ustazah balik sekarang, buka belakang Al-Quran, ya, buka belakang Al-Quran. Tak kisah yang apa tu bahasa Melayu atau Quran Arab atau Quran yang ada apa belakang tulis bahasa Melayu. Dekat belakang tu dia akan tunjuk bahagian bagaimana cara nak baca Al-Quran dan pengenalan tentang mazhab yang kita ambil ini. Ya? Jadi ditulis di situ yang mengikut pada bacaan kita sekarang ni Hafsun an Asim. Ya, macam mana saya nak tunjuk ni? Macam ni kan? Kalau kita tengok ni, ya, belakang sekali Al-Quran. Kalau yang apa ni pun belakang juga. Kalau yang Quran Arab tu pun belakang juga. Tengok Ustazah tahu kuning juga. Ya. Kalau Arab tu dia tulis bahasa Arab lah. Kalau yang bahasa Melayu dia tulis bahasa Melayu. Dia kata mazhab dia ditulis dan dibaris mengikut riwayah Hafsun an Asim. Ya. Selama ni kita baca Al-Quran, ya, kita tahu tak dia tu Hafsun an Asim? Tahu Ustazah, sebab Ustazah saya bagi tahu. Kita cakap kan. Bagaimana tahu tu? Yelah Ustazah bagi tahu. Tak, kerana setiap Al-Quran yang dicetak di tempat kita ni ataupun di Arab Saudi, yang pembacaan dia adalah bacaan Hafsun an Asim, dia tulis belakangnya tu. Tulis itu ditulis mengikut riwayah dan sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab tu nama Quran yang kita baca sekarang ni, bacaan yang kita baca sekarang ni adalah Qiraat Hafsun an Asim. Jadi bacaannya adalah mengikut riwayah Hafsun Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asdi Al-Kufi menurut Qiraah Asim bin Abi Najud Al-Kufi At-Tabi'i daripada Abi Abdurrahman Hubayb Al-Sulami daripada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit dan Abi Ka'ab daripada, dan seluruh ini adalah daripada Rasulullah SAW. Balik kan nanti buka Al-Quran, tak kisah Al-Quran Arab atau Al-Quran yang tulis Arab ini atau Melayu, ya. Ini ke Ustazah? Yang mana? Tapi Tunjuk. ni yang terjemahan lah. Dia indeks tematik tulis. Habis dia kata dia tulis macam mana tu? Dia tulis apa? Dia tulis okay, kalau jenis untuk pasal menjalankan solat, ayat yang ni. Tak. Yang tu adalah tafsir. Yang ni kita kata bacaan yang kita selalu baca. Yang kita baca, kalau kita baca Mat Jaiz 4, kita baca Mat Asli 2. Kenapa kita baca? Okay. Kita apa tu baca Ma'arif disukun, itulah nama-nama itulah, ya. Tanda baca lah. Yang cara bacaan kita sekarang ni, cara bacaan kita sekarang. Yang kita baca ni di mana? Yang baru lepas bulan Ramadan kita bertadarus tu. Bertadarus tu. Tadarus kita tu nama dia, nama bacaan apa? Yang kita bertadarus, kita dah khatam apa nama? Juzuk-juzuk di apa nama? Kita bertadarus di surau-surau ataupun sama sendiri. Kira apa kita punya bacaan tu? Kiraat apa? Macam mana? Nama bacaan kita tu. Nama imam yang kita baca tu. Taranum. Apa dia? Bukan Taranum. Bukan, Taranum lagu. Saya tak pasti. Yang kita baca, bila kita baca wa ma adra 4 harakat. Bagi kita baca kita baca anfusahum, kita dengung 2 harakat tu. Tu bacaan apa nama dia? Yang kita baca sekarang, yang kita bertadarus. Setiap bulan Ramadan kita bertadarus. Setiap hari kita baca Al-Quran kat rumah. Apa nama bacaan kita sekarang? Nama bacaan kita adalah perawi yang ke-10 iaitu Hafsun an Asim. Imam dia Asim. Jadi nama bacaan kita, kalau orang tanyalah bacaan kita, sekarang awak baca apa? Saya baca bacaan Hafsun an Asim. Macam mana awak tahu? Dekat belakang Al-Quran tu ada tulis. Cek tengok nanti balik rumah, ya. Cek tengok nanti, insyaAllah kalau ada apa-apa, call lah saya tengok. Kalau apa ni, kalau nak tahu, ya, lebih-lebih lagi tentang Hafsun an Asim, tentang bacaan itu, baru satu yang kita baca Hafsun an Asim ni adalah satu sahaja daripada 14 bacaan.
Ya, satu daripada 14 bacaan. Di QQ diajar sampai kepada tahap 14 bacaan dan lebih lagi pada itu. Pada yang siapa nak upgrade pada bacaan masing-masing. Tapi walau bagaimanapun kita di awal supaya bila membaca tu datang saja mengaji dengan tok guru mana tak adalah mesti kat QQ kan. Mana cuba beri pendekatan, beri kepada ta'aruf, berkenalan, kenal betul-betul benda tadi, pembaca dan yang dibaca. Yang dibaca tu banyak hak dia, Masya Allah. Satu hak dia nama yang Ustazah kata tadi. Nama dia. Salah satu. Nama yang kita baca tu nama dia apa? Perawi mana? Imam mana? Hafsun Al-Asim. Hafsun Al-Asim, nama perawi. Asim dia tu adalah imam. Imam itu pula catatan awal adalah catatan pada inner row. Dia adalah imam yang kelima. Hafsun adalah perawi yang ke-10. Tulis kat situ nanti. Okay. Apa-apa hal, Masya Allah, banyak betul benda Ustazah suka nak cerita. Ya. Kenapa? Seolah-olah nakkan pokok yang rendang cantik semua. Kita nak pokok yang rendang cantik semua, berbuah lebat, tetapi kita tak jaga benih yang kita nak tanam. Awal-awal baja dia macam mana, terlebih baja pula panas pula dia, matilah pula dia kan. Jadi membaca tahap pertama, ta'aruf Al-Quran ni, berkenal dengan Al-Quran ni, tahap pertama dia adalah ibarat kita menyemai benih. Menyemai benih tu nak kena tahu benih dia, nak kena tengok bagaimana supaya dia membesar cantik. Dengan membesar dengan bagaimana? Dengan akar dia, akar dia kukuh memegang bumi. Masya Allah. Di situ kita tengok bila kita baca Al-Quran, di situ duduk dia. Sehabis-habis kita ni sebagai orang awam kadang-kadang tak faham apalah Al-Quran tersebut ni. Faham dah kalau belajar sikit-sikit bahasa Arab tu kita faham dah tu. Tetapi menilai bagaimana kita nak sebut ra, bagaimana kita nak sebut nun, bagaimana kita nak sebut lam. Minallah di mulut kita penuh aja. Penuh aja. Sedangkan dia nak ambil itu, ambil lam dulu. Minal, naik, lidah tu naik dulu. Minallah. Baru letak. Nampak tu? Itu yang saya kata tu. Yang zat dan yang mendatang. Bagaimana zat itu kita sebut dan bagaimana yang mendatang tu pula kita sebut. Masya Allah. Jadi balik ni, nombor satu tengok belakang untuk nama perawi. Nombor dua, kita tengok huruf-huruf tu. Contoh, contoh Ain. Ain semua orang tahu. Dia duduk kat leher. Leher kat mana? Tak tahulah tu Ustazah. Jadi leher kat mana? Leher tengah. Okey. Lepas tu tak usah risaulah leher tengah ke leher apa. Hanya tengok huruf Ain pada dia zat dia tu. Nampak tak dia panjang ke bawah? Nampak tak dia ke bawah? Jadi kita baca macam kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca ya. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak kita tu nampak tak? Tercampak ain kita. Kata ain, jangan campak saya, dia kata. Sangkutkan saya di dalam leher, dia kata. Dia buat gelak lah dalam habis ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tengok sin kita. Nasta'in. Nampak nun kita. Baru di situ kita kata Taranum tu tunggu dulu. Taranum, hi Taranum, you wait first Kita cakap kat dia, Taranum tunggu Apa sebab saya nak nilaikan saya punya apa tu? Apa nama? Yang kita kata tadi, ain kita, sin kita. Nampak tak? Satu ayat saja kita baca. Dengan kita nilaikan dia. Ain dia duduk mana, sin duduk macam mana nak sebut. Menyengit, mendalam tu. Masya Allah.
Balik sekarang pergi tengok Fatihah. Keluarkan huruf-huruf Fatihah itu dalam bentuk single, dalam bentuk zat. Keluarkan dia. Tulis. Lepas tu cuba buat. Macam kita baca ihdinas siratal mustaqim tu. Ihdinas siratal, semua orang hentak ha ke bawah kan? Semua kita hentak ha tu ke bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Ke bawah. Tak. Sebab ha tu bersifat dengan terlepas. Jadi kita tolak dia macam tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok tak? Ha kita tu. Nampak ha kita tu? Bulat. Ada ekor sikit je. Nampak tak ekor dia tu? Ha dia tu? Sikit terlepas. Lepaskan dia. Lepaskan mana? Tungkit ke atas. Ihdinas. Jangan ihdinas siratal. Terbenam ha. Ha kata jangan benamkan saya. Jadi setiap huruf tu ada clue lah macam mana kita nak pronounce setiap huruf. Ya. Itu yang saya kata, keluarkan, nilaikan dulu. Rasa-rasa nak tambah ilmu, datanglah kepada QQ Gemilang. Terima kasih Ustazah. QQ di sana Masya Allah akan membimbing. Kami ni bukannya sebagai guru sangat. Kami ni sebagai pembimbing sahaja, Masya Allah. Allah bagi rezeki untuk membimbing. Nak kata guru besar sangat tak ada. Ya? Membimbing ya? Sebagai hamba Allah sesama. Tak kira umur Ustazah Ya? Tak kira umur Ustazah. Oh, tak kira umur, Masya Allah. Beginner ke macam kan? Pergolakan yang dikatakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu pada kita. Dia tak dikirakan daripada baby ke daripada sampai yang dah tua. Anak-anak murid Ustazah macam Ustazah juga tua. Dia lebih tua lagi pada Ustazah ada. Sampai dah 80 lebih umur. Ustazah 60, baru 67. Baru. Jadi yang lain tu dah 80 lebih semua. Masya Allah. Sampai mereka kata apa, Masya Allah, di akhir hayat ni dia kata dapat sebut huruf-huruf tu dengan sebutan dia yang sebenarnya. Masya Allah. Ya? Okey. Sampai situ saja. Alhamdulillah. Ustaz nak tutup ke? Sekejap Ustazah. Jangan tutup dulu Ustazah. Okay. Ustazah, terima kasih atas perkongsian hari ni. So kalau kita tengok time PKP ni selalu orang share tentang how to stay at home, macam mana nak isi masa kan. So itu perkara dah biasa kita tengok. Tapi hari ni kita dengan Ustazah buat benda lain sikit lah, yang versi Islam sikit. Kita belajar tentang Al-Quran. So kita boleh improve bacaan kita, ilmu kita tentang Al-Quran. Dalam masa yang sama kita boleh juga improve solat kita. Sebab dalam solat pun lagi satu kita merasa nikmat dia tu. Sebutan dia tu. Bahagianya. Dapat menyebut huruf-huruf tu. Macam dalam solat tu kalau kita dapat menyebut tu cantik-cantik. Masya Allah. Bagaimana kita boleh bayang bagaimana solat kita tu. betul. So dalam masa yang sama solat kita pun ada improvement kan Ustazah, sebab bacaan pun betul. Sebab itu pun salah satu rukun rukun apa ni, kauli. Dan bukannya sebab kita baca Fatihah salah, bukan. Fatihah kita okey. Misalnya kata selagi tak ada apa, hanya kita nak bagi feel zauq, rasa dia tu kan. Rasa menyebut huruf-huruf. Assalamualaikum. Ya, Syahira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Hajah Latifah kerana dapat bersama dengan kita hari ini dan juga berkongsi ya. Walaupun 1 jam rasanya amat sekejap aja ya. Dan saya amat berharaplah ini bukan yang terakhir lah. Kalau boleh kita nak minta jemput lagi Ustazah untuk buat berkongsian dengan kita ya. Doakan saya sihat insya-Allah. InsyaAllah kita sebenarnya berjiran je ni. Kita kat atas rumah je. KQ Gemilang tu atas daripada CML. Jiran saja. Tapi disebabkan PKP semuanya staf bekerja di rumah ya. Saya juga macam tu Datin. Terima kasih banyak. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi sesi ni nanti.
Dan Syahira, jadi kita ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Ustazah kita. Dan insyaAllah dengan ini kita doakan semuanya mendapat keberkatan dalam majlis ilmu ini dan juga diberikan kesihatan yang baik semasa PKP dan juga selepas ini, insyaAllah. Terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustazah. Hingga berjumpa lagi ya Datin. Ya, jumpa lagi Ustazah. Ya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.